Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Jumpa lagi kita di kelas yang keempat. Okey, baik, hari ini kita akan belajar mencari nilai pemboleh ubah bagi ungkapan ubahan langsung. Sebelum ini kamu belajar cara kita nak keluarkan ungkapan, iaitu kamu buat apa? Sama dengan K kan? Okey, kita cari nilai K. Untuk hari ini kita akan cari lagi nilai K dan kita akan cari lagi kuantiti yang tidak diberi dalam soalan. Okey, baik, kita tengok contoh. Diberi Y, okey, dia kata diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam biasa, bila ada saja perkataan berubah secara langsung, terus buat dia punya persamaan kan. Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Jika Y ialah 0.14. Okey, dia buat. Dia kata Y 0.14 apabila X 0.2. Jadi, tulis dahulu syarat. Y 0.14. Okey, syaratnya X-nya adalah 0.2. Ini syaratnya kan. Jadi, apa yang kita buat ialah kita akan hilangkan kita akan hilangkan, kita ganti dengan sama dengan K kan. Okey. Jadi Y sama dengan KX. Okey. Jadi dia sudah dapat, macam biasa kita nak K. K ni pemalaran kita tak tahu, jadi kita kena cari. Jadi ni pindah pergi sini, jadi K sama dengan Y per X. Ini namanya pemalaran. Ni ulang baliklah. Okey, jadi soalan ni memerlukan kita cari dahulu pemalar untuk kita jawab soalan A dan juga B. Jadi kita cari. Okey, kita ganti ya. Y berapa Y? Y kita akan ganti dengan 0.14. Dia akan masuklah ke sini. Okey, dan X 0.2 akan masuk di bawah ini. Jadi, K sama dengan 0.14 bahagi 0.2. Maka K kita akan dapat adalah 0.7. Okey, baik. Bila sudah dapat K, sudah dapatkan nilai ini. Okey, apa kena buat? Kita akan ganti balik dalam persamaan asal kita. Okey. Jadi kita akan dapat persamaan baru, persamaan yang betul-betul lah yang ungkapan kita ni, iaitu Y sama dengan 0.7 X. Kita sudah ganti K itu dengan 0.7. Maka bolehlah kita jawab soalan yang pertama. Okey, A soalan tanya Y berapa apabila X-nya sama dengan 5 kan. Jadi kita ganti mana? Kita akan ganti X sama dengan 5 ini dalam rumus yang kita dapat tadilah. Jadi Y sama dengan 0.7. X itu kita ganti dengan 5. Maka kita akan dapat Y sama dengan 3.5. Okey, dapat sudah jawapan yang pertama. Okey, untuk B pun sama. Okey, sama, rumus yang sama, Y sama dengan 0.7 X. Jadi ganti X ini, okey, sekarang dia kata cari nilai X. Okey, sekarang dia nak X berapa? Soalan tanya X berapa apabila Y-nya 0.875. Okey, jangan takutlah. Y ini kita akan ganti di depan lah. Okey, jadi 0.875 sama dengan 0.7X. Dia sudah ganti kan. Jadi X ini pindahlah pergi sini. Jadi X sama dengan 0.875 bahagi 0.7. Jadi dapat berapa jawapannya? Jadi maka X bagilah ke kalkulator, maka dapat X sama dengan 1.25. 1.25. Okey. Difaham kan? Senang saja. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat di sini, kita kena cari dahulu ungkapan ubahan langsung. Cari nilai K siap-siap. Barulah kita boleh jawab soalan. Okey, baik. Cikgu akan tunjukkan cara mengira yang kedua. Okey, padam dulu. Ada dua cara. Cara alternatif lah. Okey, cara yang kedua. Cikgu padam dulu. Okey. Cikgu padam dulu. Lambat sikit memadam.
Okey, cikgu padam dulu. Lambat hilang ni. Macam mana ni? Lambat hilang ni. 1 minit padam ni. Okey, baik. Cikgu akan ajar cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita pengguna kaedah perkadaran lah. Guna masih sama juga. Kita cari nilai K. Cuma K itu tak nampak secara jelas. Kita cari macam mana kan. Tapi masih lagi guna kaedah panggil nisbah lah. Okey, baik. Caranya begini. Dia sudah bagikan. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y okey. Kita catat dulu. Data yang dibagi ni kita catat. Kalau yang ada contoh Y ni kita label dengan 1. X ni kita label 1. Yang data yang pertama kita letak 1 lah. Contoh Y1 adalah 0.14. Okey, X1 adalah 0.2. Okey, baik. Seperti mana yang kita sudah tahu, pemalas kan, K, ingat lagi ya, K sebelum ni Y per X kan. Okey, dan pemalas sentiasa sama semua kan, sama. Jadi kita boleh keluarkan dia punya rumusnya adalah begini. Bila sudah sama kan begini, kita boleh keluarkan dia punya rumus sebab sama. Y1 per X1 sama dengan Y2 per X2. 2 bermaksud data yang kedua lah, soalan lah. Kalau 1 data yang sudah diberi di awal. Okey, contoh di sini Y1 sudah ada. Okey, contoh cikgu sudah ganti ya. Y1 cikgu sudah ambil yang ini, masukkan di sini. Okey. Jadi kita akan dapat 0.14. Ni terus dapat jawapannya. X1 0.2. Okey, baik. Untuk Y2. Y2 ni tengok di sini. Ini akan jadi Y2, ini akan jadi X2 lah. Okey, soalan sudah. Ni soalan. Okey, yang kedua ni soalan. Okey, Y2 tak tahu kan. Okey, soalan lah Y2. Okey. X2 kita ganti dengan 5. Jadi terus dapat jawapan. Y2 sama dengan ni lagi senang sebenarnya. Kita pulang pada kamu lah mana satu kamu nak guna. Okey. Okey, 5 pindah di sini dia akan jadi darab 5. Jadi Y2 sama dengan sama saja tadi kan 3.5. Maksudnya apa? Kamu tidak perlu kira K secara manual. Dia terus automatik dalam persamaan sudah. Jadi terus dapat jawapan. Yang tadi nampak nilai K kan berapa? Ni tak payah. Tak payah keluarkan ungkapan ubahan langsung. Dia terus kira. Okey, dapat. Tengok contoh yang kedua. Okey. B kan? B, X apabila Y. Sama juga ni. Kita label 2 lah. 2, Y, 2. Okey. Kita masih guna yang sama. Y1, X1, Y2 per X2. Okey. Y1 guna data yang pertama 0.14. 0.14. X1 ialah 0.2 yang asal. Okey. Y2 dia sudah bagi sini 0.875. X2 tak tahu. Letaklah X. Jadi kita boleh kira lah. Okey. Untuk yang ini, kalau sudah berada di bawah kan macam susah kan. Kita pindah-pindah ataupun kita tukar kedudukan. X2 di atas lagi senang kan. Jadi pun pindah. Jadi dia akan dapat macam mana? Dia sudah pindah jadi X2 naik atas kan. Jadi X2 per 0.875. Okey, di sini akan jadi 0.2 per 0.14. Okey, jadi nak tahu X2 ni macam biasalah kita pindahkan. Jadi cikgu buat di sini X2 sama dengan 0.2 bahagi 0.14 darab 0.875. Okey, inilah X2 kita kan. Jadi tekan kalkulator, dia akan keluarlah jawapannya iaitu 1.25. Okey. Nah, pulang pada kamu nak pilih cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Ada orang dia suka cara yang pertama, ada orang suka cara yang kedua. Cara yang kedua ni dia nampak senang sikit sebab dia tak perlu kira pemalas satu-satu kan. Dia just masukkan dalam rumus terus dapat
jawapan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini kita akan membuat ungkapan yang melibatkan ada kuasa. Ada kuasa 2 ke, kuasa 3 ataupun seterusnya lah. Okey, dia kata luas. Okey, dia bagi luas L suatu semi bulatan berubah secara langsung. Okey, secara langsung dengan apa ni? Kuasa 2 diameter. Jadi kita boleh buatlah L berkadar atau berubah langsung dengan D kuasa 2. Kenapa ada kuasa 2? Sebab dalam soalan ni ada kuasa 2. Diberi luas, okey, dia sudah bagi awal-awal, diberi luas semi bulatan ialah 3.08. Ini datanya luas. Okey, dan diameternya ialah 2.8. Okey. Kamu nak guna cara mana? Cara yang pertama ke cara yang kedua? Okey, baik. Cikgu akan ajar cara yang pertama lah. Kalau kamu rajin, buatlah cara yang kedua. Cikgu ajar cara yang biasa dulu, yang K ya. Okey, cikgu akan tukar ubahan ini kepada K dahululah. K di kuasa 2. Macam biasa, cari nilai pemahala dahulu. Jadi, K sama dengan L per D kuasa 2. Jadi, nak ganti apa L? L sudah dibagikan, ini yang awal. Yang awal ni kamu boleh label 1 atau L1 lah kalau nak guna kaedah yang kedua. Ini data yang cukup. Ini data yang tak cukup ni soalan lah. Ni yang pertama, untuk cari K mesti data yang cukup. Jadi L-nya ialah 3.08. 3.08. Diameter 2.8. Hati-hati ya, dia ada kuasa 2. Sebab soalannya sudah kata kuasa 2. Sama dengan K lah. Okey. Baik. Jadi, K sama dengan, K tekan kalkulator lah, berapa dapat. Berapa ni K, sekejap kalkulator dulu. Okey. Bila tekan kalkulator, kita dapat 11/28. Okey, jadi kita akan masukkan dalam rumus kita yang asal. Okey, jadi sekarang rumus kita atau ungkapan kita sudah jadi L sama dengan 11/28 D kuasa 2. Baru boleh jawab soalan. Ini ungkapan kita kan. Okey. Dia kata apabila diameternya ialah 2. Okey, hitung nilai D apabila L-nya 19.25. D ni berapa? Luasnya ada 19.25. Jadi ini kita akan ganti di mana? Di tempat L lah luasnya. Okey, luas sekarang adalah 19.25. Okey, 11/28. D kuasa 2, D kuasa 2 lah. Okey, jangan buang pula. Okey, ini darab kan. Jadi ini boleh pindah. Pindah pergi sini, dia akan jadi ini darab. Pindah jadi bahagilah. Jadi 19.25 bahagi 11/28 sama dengan D kuasa 2. Jadi D kuasa 2, ni ambil kalkulator tekanlah. Berapa? 19.25 bagi 11/28. Kamu akan dapat berapa? 49. Okey. Okey, baik. Hati-hati ya. Ini D kuasa 2, bukan D lagi. Ini pindah. Kuasa 2 pindah, dia akan jadi punca kuasa 2, 49. Sama dengan D. Jadi tekan kalkulator maka dapatlah 7. Jadi D adalah 7 cm. Simple saja. Okey, baik. Anda kata kamu nak guna kaedah yang kedua. Boleh tengok kaedah yang kedua. Ini kaedah yang kedua. Sama je macam cikgu cakap tadi. Yang pertama ni kamu label 1 lah. Ni 1, 1. Ini akan jadi 2. Ini pun akan jadi 2 lah. L2. Jadi masukkan dengan rumus lah. Cuma di sini ni mesti ada kuasa 2 lah. Kenapa ada kuasa 2? Sebab dia punya hubungannya dari sini ya. Dari sini. Okey, cikgu buat. Dari mana? Okey, Y berubah secara langsung dengan D kuasa 2 kan. Okey. Jadi K-nya sudah ada tadi. L per D kuasa 2. Okey, ni kan sama macam yang cikgu cakap tadi. Okey. Bila sama, boleh buat apa? L1 per D1 kuasa 2. Jadi L2 per D2 kuasa 2. Ini dia punya rumusnya lah. Tanpa memerlukan mengira nilai K secara direct. Dia terus dapat je jawapan. Okey, baik. Seterusnya.
Okey, kita cuba jawab soalan. Latihkan diri 1.1b nombor 5. Okey, baik. Cikgu akan tunjuk jalan kerja. Dan nanti kamu sendirilah buat sama ada nak pilih jalan kerja A yang pertama ataupun yang kedua. Baik, cikgu akan tunjuk cara yang biasa sajalah. Okey, cara yang K sajalah. Senang sikit. Okey, dia kata diberi Y sama dengan 1/8. Okey, Y sama dengan 1.8 apabila X adalah 0.6. Okey, X-nya 0.6. Bila ada lengkap XY, maksudnya kita boleh kira K-nya kan. Okey, dia kata hitung nilai Y apabila X kuasa 5. Okey, soalan tanya Y berapa? Okey, apabila X-nya 5. Y berapa? X 5. Okey. Syarat yang pertama, A dia bagi, dia kata Y berkadar ataupun ubah langsung dengan X. Ni syaratnya. Jadi kita akan tukar dahulu dalam bentuk persamaan. Jadi Y sama dengan KX. Macam biasa kan, senang saja. Jadi K sama dengan Y per X. Okey, ingat ambil data yang lengkap untuk cari nilai K. Ini data yang lengkap, semua ada. Y ada, X pun ada. Jadi Y ganti 1.8. Okay, X-nya adalah 0.6. Maka kamu akan dapat di sini adalah, okay, kalkulator dulu, kamu akan dapat 3. Okay, jadi K-nya 3. Maka ganti dalam persamaan asal, jadi Y sama dengan 3X. Okay. Soalan tanya A, berapa Y kan? Okay, soalan tanya berapa Y? Okey, bila X-nya sama dengan 5, maka X ini kamu gantilah di sini. Jadi, Y sama dengan 3 darab 5. Maka dapatlah 15. Okey, senang kan? Okey, kita tengok B. Okey, untuk B. Okey, untuk B. Dia punya syaratnya berubah, iaitu Y berkadar langsung dengan X kuasa 2. Nah, ada kuasa 2. Okey. X kuasa 2. Jangan takut. Tak ada masalah. Tukar saja. K X kuasa 2. Jadi K adalah Y per X kuasa 2. Dipindahkan macam biasalah. Okey. Jadi kita ganti. Y ambil yang asal juga. Yang lengkap. Ingat mesti guna yang lengkap. Tak boleh ambil lain. Jadi Y-nya adalah 1.8. Okey. X-nya adalah 0.6. Kuasa 2. Cikgu kasih merah supaya nampak. Nah, kuasa 2. Okey, jadi ambil kalkulator, tekanlah kalkulator. Maka kamu akan dapat di sini adalah 5. Okey, jadi 5 ini nak buat apa? Ini adalah nilai K. Maka kita akan gantilah di tempat yang asal kita kan. Jadi Y sama dengan 5X kuasa 2. Okey, baik. Dapat kan 5X kuasa 2. Jadi soalan tanya nilai Y kan. Y berapa apabila X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 ini kamu gantilah dalam persamaan yang kamu dapat tadi. Maka kita akan dapat 5 kuasa 2. Okey, kalkulator ni darab lah. Okey, darab. Maka kamu akan dapat 1, 2, 5. Nah, selesai. Senang saja. Okey, baik. Yang nak menggunakan kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua cikgu tunjuk satu sudahlah. Tak tunjuk semualah. Okey. Kaedah yang kedua cikgu tunjuk yang A saja. Okey. Buat B tu buat sendirilah. Sebab kaedah kedua ni pun senang sebenarnya. Ada orang dia suka yang ringkas-ringkas. Ini panjang sikit nampak. Nampak je panjang tapi faham konsep tu kan. Okey. Okey, cikgu padam dulu. Tak hilang ni. Okey, cikgu akan guna kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua. Baik, untuk kaedah yang kedua, kamu kena label siap-siap. Okey, label. Yang dibagi lengkap ni label. Ni 1, ni pun 1. Ini akan jadi 2, ini pun akan jadi 2. Begitu. Okey, baik, kita tengok A dahulu. A dia kata Y dengan X saja kan. Macam biasalah, K-nya adalah Y per X saja. Bahagi saja kan. Y per X. Dia akan jadi apa? Y1
per X1 Y2 per X2. Maka dia akan jadi apa? Y1 gantilah. Y1 berapa ni? 1.8. X1 adalah 0.6. Y2 tak tahu. Y2 lah tak tahu. X2 adalah 5. Maka ini boleh pindah. Dia akan bahagi. Dia akan jadi darab. Jadi 1.8 per 0.6 darab 5 adalah Y2. Nah, terus dapat jawapan. Y2. Dapatlah jawapan tadi. Berapa Y2 kita dapat tadi? 15. Okey, itu soalan yang pertama. Okey. Senang kan? Okey, baik. Cikgu tunjuk jugalah cara yang kedua untuk B ni. Ada yang menanya pula kan macam mana kan. Okey, baik, tak apa. Sekali lagi, cikgu tunjuk cara yang kedua untuk soalan B. Okey, alang-alang buat ni buat pasal habis lah supaya kamu faham. Okey, jangan tak faham lagi. Tak faham boleh tanya. Okey. Baik, untuk B. Untuk B, sama juga. Label siap-siap. 1, 1, 2, 2 kan. Cuma B dia punya hubungan lain sikit lah. Y ubahan langsung dengan X kuasa 2. Cuma dia ada kuasa 2 je beza. Itu saja beza. Jadi sama juga Y sama dengan K X kuasa 2 kan. Jadi K adalah Y per X kuasa 2. Cuma apa yang kamu kena buat ialah letak siap-siap nombor 1, 1 bukan kuasa, nombor dia punya kedudukan. Okay, jadi kamu boleh tulis di sini adalah Y1 per X1 kuasa 2. Y2 per X2 kuasa 2. Ni ya bezanya di sinilah ada kuasa 2 je beza dengan yang pertama tadi kan. Okey, baik. Jadi gantilah Y1 sama je 1.8 lebih kurang. Cuma X1-nya sekarang sudah jadi 0.6, dia sudah ada kuasa 2. Itu je beza. Jadi Y2 tak tahu kan? Y2 lah. X2 pun 5. Ni X2 cuma dia ada kuasa 2. Jadi maka kamu akan dapat di sini sama je. Okey, ni pindah di sini dia akan jadi darab lah. Jadi 1.8 per 0.6 kuasa 2 darab 5 kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 sama saja 1, 2, 5. Ambil kalkulator lah. Tekan saja di kalkulator semua satu kali ya. Dapat jawapan. Okey. Selamat mencuba latihan hari ini. Okey. Nombor 6 dan juga nombor 7. Cuma di sini beza dia ada apa? Untuk T 1/3. 1/3 ni sama je. T punca kuasa 3T. Sama je. Nak tekan kalkulator guna yang simbol ni. Kening ni. Okey. Kening 1/3. Kalau nak gunalah. Okey. Jadi selamat mencuba. Apa-apa soalan boleh tanya cikgu.